Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Faris Daniel dan ini adalah cerita yang mana kami akan menemu bual wartawan mahupun pakar analisis untuk mendapatkan cerita di sebalik berita yang kami laporkan di Astro Awani. Topik kita hari ini masih lagi tertumpu kepada rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12 yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif, mampan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin yang menyaksikan kerajaan menggariskan 4 matlamat utama dalam tempoh 5 tahun pembangunan negara. Dan menurut beliau, dengan terlaksananya pembaharuan ini pada tahun 2025, Malaysia akan menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik dan juga menjadi sebuah negara berteknologi tinggi. 4 matlamat utama tersebut, yang pertama adalah pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar atau KDNK disasarkan pada kadar 4.5 hingga 5.5% setahun dalam tempoh 2021-2025. Yang kedua adalah purata pendapatan isi rumah dianggarkan sebanyak kira-kira RM10,000 sebulan pada tahun 2025. Ketiga, jurang KDNK per kapita antara wilayah Tengah dan Sabah dikurangkan kepada 1:2.5, manakala bagi Sarawak dikurangkan kepada 1:1.2 pada tahun 2025. Dan yang terakhir sekali atau yang keempat ialah pengurangan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau greenhouse gas GHG sebanyak 45% kepada KDNK pada tahun 2030 berdasarkan intensiti pelepasan pada tahun 2005 sejajar dengan Perjanjian Paris 2015. Baik, yang menjadi tumpuan untuk dikupaskan dalam segmen cerita pada kali ini adalah berkaitan dengan kadar pendapatan isi rumah sebanyak RM10,000 sebulan menjelang 2025. Bulan lepas, media melaporkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM berkata purata pendapatan isi rumah kasar bulanan merosot 10.3% kepada RM7,089 tahun lalu berbanding RM7,901 yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Dan itu adalah jelas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi kita ingin melihat sasaran matlamat ini dengan negara kita masih lagi berdepan krisis kesihatan, kadar pengangguran yang agak tinggi dan sebagainya. Bersama kita ketika ini adalah Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai. Beliau merupakan pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Prof, kurang daripada 4 tahun saja lagi untuk kita melihat sama ada sasaran matlamat itu mungkin boleh dicapai atau tidak. RM10,000 sebulan pendapatan isi rumah. Jadi bagaimana Prof melihat dengan inisiatif itu yang diangkat sebagai 4 matlamat utama? Saya sebagai rakyat, adakah ini bermakna saya boleh menjangkakan bahawa dengan adanya peningkatan pendapatan isi rumah ini, kos sara hidup di dalam negara juga bakal meningkat, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, Cik Faris, kalau kita tengok sebenarnya sasaran 10,000 purata pendapatan ini juga sasaran yang sama di dalam rancangan Malaysia ke-11. Tapi kita telah mengalami isu kegawatan ekonomi yang serius. Pendapatan purata kita jatuh daripada 7,900 ke 7,000 sekarang, dan sekarang kita nak naikkan balik menjadi 10,000 dalam masa 5 tahun. Saya rasa ini satu sasaran yang tidak ambisius dan boleh dicapai. Tetapi kepada saya, sebenarnya angka 10,000 purata pendapatan tidak banyak membawa makna, kerana saya lebih rasa terharu bila mendengar statistik nilai penengah kepada gaji bagi pekerja di Malaysia ialah RM2,000. Nilai penengah maknanya ada 50% daripada kumpulan orang yang bergaji di Malaysia mendapat gaji kurang dari RM2,000. Dan ini berasas pada bilangan pekerja lebih daripada 68% daripada isi rumah. Maknanya ada lebih dari 16 juta penduduk yang bekerja dan setengah daripada mereka menerima RM2,000 sebulan. Jadi kemudian apa maknanya RM7,000 dan RM10,000 itu? Bezanya ialah RM10,000 itu ialah purata pendapatan isi rumah, dan purata pendapatan isi rumah mengambil kira mungkin lebih dari seorang penerima gaji, dan dia mungkin mengambil kira ada pendapatan lain. Tapi angka purata saya rasa tidak begitu bermakna, kerana kalau ramai kumpulan T20 yang meningkat gajinya, walaupun kumpulan B40 tidak berubah,
purata gaji akan meningkat. Jadi saya rasa matlamat menjadi negara maju, menjadi negara berpendapatan tinggi dengan dan menjadi memperoleh pendapatan purata 10,000 itu perlu diperincikan dengan mengambil kira gaji bawa pulang bagi setiap isi rumah. Prof, dan juga purata pendapatan isi rumah mungkin berbeza mengikut negeri. Mungkin negeri di luar bandar itu agak sukar untuk mencapai RM10,000 sebulan itu dan kita pastinya tidak mahu ada jurang yang terlalu besar di antara luar bandar dan juga di bandar. Jadi, apakah strategi yang perlu dirangka oleh kerajaan dalam mencapai matlamat itu, Prof? Okey, sebenarnya saya rasa kita terlalu lama bekerja menggunakan angka purata. Jabatan Statistik hari ini perlu berubah. Dia perlu menjadi bank data dan memproses maklumat, mengumpul maklumat seberapa terperinci untuk setiap isi rumah, setiap ahli isi rumah. Kalau macam saya pernah kata di Rwanda, yang penduduknya mana duduk di ceruk rantau pun boleh dikumpulkan data statistiknya, berapa ekar dia bekerja, berapa hasil dia, dan semua maklumat terperinci tentang keluarganya. Kenapa kita tidak boleh melakukannya di Malaysia? Sebab kita mempunyai sistem yang baik. Misalnya kita semua menggunakan handphone dan ada 1.150% orang yang menggunakan handphone berbanding dengan population. Maksudnya hampir semua orang menggunakan handphone. Kalau kita kumpulkan maklumat melalui handphone pun sudah kita mempunyai maklumat yang terperinci tentang setiap isi rumah. Kemudian bila kita dah tahu maklumat isi rumah, kita boleh kumpulkan mereka mengikut keperluan kelas dan latar belakang mereka, dan kita akan memerlukan program yang khusus untuk setiap kumpulan isi rumah yang khusus bagi menangani masalah mereka. Matlamatnya mestilah untuk meningkatkan pendapatan bawa balik. Mungkin kalau kita boleh meningkatkan dalam masa 5 tahun menjadi RM5,000 pun cukuplah maknanya. Sebab garis kemiskinan kita ialah RM2,208. Hari ini 50% kumpulan pekerja merupakan kumpulan yang di bawah garis kemiskinan itu. Mungkin Prof, ramai yang sebelum ini berada dalam golongan M40 dan turun kepada B40 dan ada juga yang kehilangan pekerjaan. Lebih teruk ada yang suami dan isteri juga kehilangan mata pencarian itu. Bagaimana boleh rakyat faham dengan peningkatan kadar isi rumah ini? Apakah mungkin ada jenis bentuk bantuan ataupun inisiatif yang perlu disediakan oleh pihak kerajaan untuk kembali hidup dengan sasaran purata tersebut, Prof? Ya, kita perlu mendalami setiap isi rumah. Macam Cik Faris sebut, mana sebenarnya ada kumpulan T20 yang sekarang ini sudah di bawah garis kemiskinan kerana hilang pendapatan langsung. Jadi kita memerlukan strategi yang lain untuk mereka. Misalnya kumpulan M40 yang tergelincir masuk ke B40, kita perlu satu strategi yang khusus kerana mereka mempunyai kemahiran, mereka mempunyai pengalaman dan mereka hanya memerlukan satu bantuan menyokong mereka untuk beberapa waktu supaya mereka boleh mewujudkan peluang pendapatan baru sendiri dan mereka boleh berdikari. Mungkin kita akan terpaksa menyokong kumpulan miskin tegar dan miskin relatif untuk tempoh yang agak lama sedikit, tapi kita perlu ada satu kaedah. Misalnya kita akan wujudkan endowment fund yang boleh dilaburkan dan setiap bulan akan mewujudkan pendapatan bagi menyokong mereka pula. Ya. Dan kita juga ingin melihat kepada beberapa sektor ekonomi yang kita akan jangkakan akan kembali dibuka seperti biasa selepas ini dan kita juga akan menuju ke fasa endemik. Jadi apakah antara inisiatif lain yang mungkin dilihat selaras dalam mencapai matlamat tersebut, Prof? Kerana kita tahu ada lagi masalah isu kemiskinan tegar ataupun masalah pengangguran yang agak tinggi sekarang ini. Jadi bagaimana kita boleh dapat melihat inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan selaras dengan mencapai matlamat tersebut, Prof? Okey, pertamanya tadi kita lihat bahawa 68% isi rumah terlalu bergantung kepada sektor pekerjaan. Kita kalau boleh ingin memindahkan mereka secara perlahan-lahan
Kalau sekarang mereka bekerja, mereka akan bekerja tetapi menjadi apa yang dipanggil bekerja dalam kaedah contract for service. Jadi mereka menjadi kumpulan gig economies. Bukan menghantar, tetapi melakukan banyak bekerja secara sendiri tetapi menggunakan kemahiran yang sedia ada. Kemudian kita perlu untuk kumpulan yang terus bekerja, kita perlu tingkatkan kemahiran mereka. Mereka perlu meningkat kemahiran supaya mereka meningkatkan produktiviti, supaya majikan akan sanggup membayar gaji mereka. Hari ini majikan hanya membayar kurang daripada 40% daripada pendapatan dia kepada pekerja setiap bulan. Sepatutnya kalau lihat di negara maju, 55% daripada pendapatan perniagaan perlu pergi kepada kumpulan pekerja. Tapi mereka perlulah produktif, perlulah deserve untuk mendapat gaji yang berkenaan. Kumpulan peniaga kecil, mikro, memerlukan teknologi baru, apa-apa alat yang boleh meningkatkan produktiviti mereka, menurunkan kos, meningkatkan nilai keluaran dan jualan mereka. Okey Prof, negara masih lagi dibelenggu dengan pandemik COVID-19 meskipun kita sekarang menuju ke arah endemik. Namun varian itu sentiasa menjadi satu cabaran besar buat kita kerana ia akan berubah-ubah dan ia juga mungkin berkait rapat dengan sektor ekonomi kita. Jadi apa lagi cabaran yang lain mungkin kita perlu hadapi dalam kesukaran untuk mencapai matlamat yang disebutkan tadi Prof? Okey, kita sekarang cuba untuk hidup dengan COVID-19 menjadikan dia satu endemik. Tetapi sebenarnya kita tidak bersedia. Contohnya, kita untuk menjadikan dia sebagai endemik, kita perlu berupaya memisahkan orang yang ada gejala, orang yang boleh menjangkiti, supaya mereka tidak keluar melakukan aktiviti ekonomi. Mereka perlu sama ada duduk di rumah atau duduk di hospital. Tapi kita ada alat pengesan yang kosnya sangat mahal. Kita tidak boleh menggunakan setiap kali kita nak memasuki satu premis atau satu kawasan tertentu. Jadi kita perlu melabur dalam alat yang kos mengesannya amat murah. Ini telah digunakan di negara lain, di Indonesia, di Singapura. Jadi kita perlu melabur dalam alat itu. Barulah kita bersedia untuk masuk era endemik ini. Dan kalau kita boleh treat itu sebagai endemik, kita boleh membuka pelancongan kita pada awalnya dengan travel bubble dan kemudian kita boleh membuka pelancong luar negara sebab sektor perkhidmatan menyumbang lebih 60% kepada keluaran negara kasar. Jadi kalau kita boleh aktifkan sektor ini, seluruh rakyat akan mendapat faedah secara langsung atau tidak langsung. Prof, secara ringkasnya bercakap tentang pembangunan negara dalam tempoh lebih kurang 5 tahun ini, adakah Prof melihat ia adalah sesuatu yang optimis untuk kita realisasikan semua matlamat yang digariskan itu Prof? Sebenarnya kita sangat bertuah kerana rancangan Malaysia ke-12 dilancarkan apabila pusingan ekonomi sedang menunjukkan peningkatan. Seluruh dunia akan meningkat ekonomi 5 tahun akan datang. Dan kita perlu memanfaatkan masa ini dan sebenarnya kita perlu memacu pulun habis-habis ekonomi kita untuk tempoh 4-5 tahun akan datang kerana apabila kita masuk ke rancangan Malaysia ke-13 nanti, ekonomi akan mula menurun. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dalam pembangunan. Kita patut anjurkan perkembangan ekonomi pada 5 tahun dalam rancangan Malaysia 12 bukan pada 4.5 atau 5%, tapi 8 atau 9% tahun. InsyaAllah. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai. Beliau merupakan pakar ekonomi daripada Uni Razak yang mengulaskan apa strategi untuk kita mencapai matlamat yang digariskan oleh Perdana Menteri dalam RMK 12. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.